Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini kita mendengar ya rakyat Malaysia, warga maya, warganet membuat kenyataan bahawa awards ya untuk pelakon terhebat dalam negara kita sekarang ini ya jatuh kepada Tun Dr. Mahathir dan juga Tun Daim Zainuddin. Itu antara kenyataan rakyat Malaysia, warga maya di luar sana. Dan selain itu, seorang kartunis yang lebih dikenali sebagai Zunar juga memberikan award ini sebagai pelakon terhebat kepada Daim Zainuddin. Wow, kenapa sahabat semua? Mereka ini dikatakan ataupun diberi gelaran sebagai pelakon terhebat di abad ini. Itu yang menarik ya. Dalam pembacaan saya hari ini, menarik juga untuk saya kongsikan bersama dengan anda ya. Yang mana pandangan dan tulisan ini saya petik daripada prajurit bangsa yang menyatakan tiada Tun M, tiadalah juga Tun Daim Zainuddin. Itu antara satu kenyataan yang ataupun pandangan yang padu sahabat-sahabat semua. Katanya kepandaian Tun Daim adalah dalam perniagaan berjaya menarik minat Tun Dr. Mahathir. Akhirnya sewaktu Tun M menjadi Perdana Menteri, Tun Daim dihantar ke Amerika Serikat untuk menandatangani isu stok timah. Walaupun sebelum itu, Tun Daim pernah gagal dalam perniagaan garam dan juga plastik. Kesungguhan Tun Daim menyelesaikan krisis ekonomi sekitar 80-an juga menambahkan lagi sayang Tun M, Tun Dr. Mahathir kepadanya. Akhirnya, Tun Daim Zainuddin diangkat menjadi orang kanan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi, Tun Daim diberikan laluan bertanding di Parlimen Kuala Muda pada tahun 1982. 2 tahun selepas itu, Tun Daim dilantik menjadi Menteri Kewangan. Bijaknya percaturan Mahathir Mohamad. Setelah menjadi orang kanan kepada Mahathir Mohamad, Daim juga memulakan strateginya untuk membina kroni. Daim's Boys diwujudkan atas tiket penyertaan Bumi Putra dalam ekonomi negara. Daim's Boy ini dikatakan dipilih oleh Tun Daim dan sering terlibat dalam projek-projek besar dan diberi jawatan tinggi. Pengunduran Tun Daim sebagai Menteri Kewangan pada tahun 1990-an bukanlah pengunduran sebenar. Tun Daim kekal menjadi penasihat kepada Mahathir Mohamad. Dan selepas berjaya memenjarakan Anwar, ya Mahathir kemudiannya melantik Tun Daim sekali lagi untuk menguruskan semula ekonomi Malaysia yang terkesan daripada krisis kewangan Asia 1997 hingga 1998. Yang peliknya, daripada sekian banyak orang Tun, Daim juga yang menjadi pilihan kepada Mahathir Mohamad. Bayangkan, selepas jadi Perdana Menteri semula pada tahun 2018, sekali lagi Daim Zainuddin dipilih menjadi Majlis Penasihat Kerajaan. Sebab itu tak pelik apabila Tun Daim mula disiasat SPRM, Tun Mahathir antara yang lantang melata dan juga meroyan tidak habis-habis. Jadi boleh jadi Tun M terhutang budi dengan Daim hingga membuatkan Tun Daim kekal menjadi pilihannya. Mana tidaknya Tun Daim antara individu yang banyak menyumbang dalam usaha Tun Mahathir Mohamad mengukuhkan kedudukannya di dalam parti dan juga kabinet. Tun Daim juga tak banyak pilihan yang ada untuk terus mempunyai perniagaan yang luas. Harus ada tongkat di belakangnya. Go into business, sell all product, sell or service, you automatically a suspect to people like Barack Obama and Hillary Clinton. Unless you donate to them and then you become their closest friends and then we get cronism. Itu dia antara kenyataan dipetik daripada Rush Limbaugh. Sebab itulah apabila salah seorang daripada mereka mula dikenakan tindakan ataupun disiasat oleh pihak berkuasa, kedua-duanya akan jadi cacing kepanasan. Hakikatnya kedua-dua saling memerlukan. Tanpa Tun M, Tun Daim takkan berjaya sebagaimana kejayaan yang dimilikinya hari ini. Tanpa Tun Daim, Tun M takkan berjaya mengukuhkan kedudukannya di dalam parti UMNO sebelum ini dan juga sebagai Perdana Menteri dalam kerajaan kita, sahabat-sahabat semua. Wow, ini antara satu tulisan ya, pandangan yang begitu menarik ya, yang saya petik daripada prajurit bangsa mengatakan tiada Tun M, tiadalah Tun Daim. Dan saya agak setuju ya dengan pandangan ini sahabat-sahabat semua, bahawa kedua-dua individu ini ya begitu
saling bersangkut paut di antara satu sama lain. Ya, kalau kita lihat hari ini apabila siasatan dibuat ke atas Tun Daim Nazruddin, kita boleh nampak bagaimana Tun Dr. Mahathir pula yang begitu meroyan, tidak keruan, malah mula menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pelbagai tuduhan, ya, dan juga mengungkit semula dakwaan berkaitan dengan berapa 5 juta kalau saya tidak silap berkaitan dengan skandal itu. 3 juta atau 5 juta. Jadi sedangkan sebenarnya hakikatnya perkara itu telah disiasat oleh ISPRM atau Badan Pencegah Rasuah sebelum ini, dan tidak ada ya sangkut paut yang ditemui ya di dalam akaun pribadi kepada Datuk Seri Anwar ketika itu, dan akhirnya ya keputusan keluar bahwa Datuk Seri Anwar tidak terlibat dalam skandal tersebut. Jadi sekarang ini dimainkan semula oleh Tun Dr. Mahathir. Kerana apa? Kerana kroninya, kawan baiknya yang membantunya hari ini ketika beliau menjadi Perdana Menteri telah disiasat oleh pihak ISPRM. Begitu juga dengan anak-anak beliau. Apa tidak merayan terus dia. Jadi sebelum saya akhiri sahabat semua, saya juga mau memberikan sedikit update ya berita yang kita terima hari ini, yang mana ISPRM Melaka tahan 2 ketua jabatan disaki kemuka tuntutan palsu. Ini satu lagi ya. So kenapa saya ingin bawakan berita ini? Ini bermaksud bahwa kerajaan hari ini begitu tegas ya di dalam membentras ya kegiatan penyelewengan rasuah, tidak kira siapa, tun kah, ya ketua jabatan kah, pembangkang kah, semua harus disiasat sekiranya ya ada perkara-perkara yang agak mencurigakan sahabat semua. Jadi ISPRM hari ini menahan 2 ketua jabatan persekutuan, serta seorang pengarah syarikat di Melaka kerana disyaki mengemukakan tuntutan palsu berkaitan program anjuran jabatan dan perpindahan pada 2023. Menurut sumber, suspek lelaki dipercaya menggunakan dokumen invoice bagi tujuan tuntutan berjumlah kira-kira 24,000 sebagai pembayaran program sebuah jabatan. Suspek dipercaya menjadi perancang utama dan berpakat dengan pengarah syarikat terbabit untuk menggunakan invoice yang mengandungi butir palsu, iaitu tuntutan pembekalan, sedangkan pembekalan itu tidak pernah dilaksanakan bagi program yang dianjurkan tahun lepas. Jadi seorang lagi suspek wanita membuat tuntutan palsu berkaitan pemindahan berjumlah kira-kira 6,000 kepada jabatannya, kata sumber itu. Dia juga menambah kesemua suspek itu ditahan ketika memberi keterangan di pejabat ISPRM Melaka kira-kira jam 2.30 petang tadi. Sementara itu, pengarah ISPRM Melaka Muhammad Syaril C. Saad mengesahkan penahanan terbabit dan tidak menolak kemungkinan akan memanggil lagi beberapa penjawat awam kedua-dua jabatan untuk memberi keterangan. Dia turut menyatakan kebimbangan kerana ketua jabatan sepatutnya berpegang kepada prinsip dan amanah, accountability, dan membersihkan jabatan mereka daripada sebarang perlakuan rasuah dan salah guna kuasa, bukannya menjadi duri dalam daging. Muhammad Syaril berkata, kes itu disiasat di bawah Seksyen 18 Akta ISPRM. Suspek akan dibawa ke mahkamah bagi mendapatkan kebenaran reman esok. Itu dia sahabat semua, antara kenyataan ataupun berita hangat ya yang ada di pasaran di social media ketika ini, hangat diperkatakan. Jadi sekali lagi, yang pertamanya, tiada Tun M, tiadalah Tun Daim. Adakah kenyataan ini satu kenyataan yang membuatkan anda sahabat semua setuju atau tidak? Anda boleh berikan pandangan anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa sebelum saya mengundurkan diri, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.